الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته la'allakum tuflihun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Perbanyakkanlah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dalam kalangan umatnya yang mendapat syafaat. Berikanlah sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan janganlah melakukan perkara-perkara yang lagha seperti berbual-bual. Saya juga mendapati bahawa masih ada segelintir jemaah yang leka menggunakan telefon bimbit ketika khutbah sedang disampaikan. Tinggalkanlah sejenak urusan duniawi dan dengarkan baik-baik khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan khutbah ini akan memberi banyak pengajaran kepada kita semua. Pada hari ini saya akan membicarakan khutbah yang bertajuk Waspada Jarum Beracun. Sebelum itu saya ingin mengingatkan seluruh umat Islam untuk terus mendoakan penduduk Palestin yang semakin teruk ditindas oleh rejim Zionis Israel yang serangannya kini telah pun sampai ke Rafah yang merupakan tempat perlindungan penduduk Palestin. Jelas dan nyata bahawa Israel memang berniat melakukan genosid terhadap rakyat Palestin dan seterusnya merampas keseluruhan bumi Palestin untuk mereka. Maka teruslah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan buat mereka dan janganlah lupakan mereka. Semoga mereka semua diberi kekuatan, kesabaran dan kemenangan dalam mematahkan segala muslihat dan tipu daya rejim Zionis laknatullahi alaihim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dunia Islam hari ini berhadapan dengan perang saraf atau serangan pemikiran yang meliputi fahaman sekularisme, liberalisme, pluralisme, hedonisme dan bermacam lagi yang memberi impak sangat besar terhadap umat Islam dari aspek kepercayaan maupun amalan dalam beragama. Idealisme ini sudah tentunya berasal dari barat yang semakin hari semakin berkembang ke seluruh pelosok dunia melalui jarum-jarum halus beracun yang dimasukkan perlahan-lahan dalam urusan kehidupan manusia. Perkembangan ideologi dan fahaman barat ini begitu meresahkan kerana kita dapat melihat perubahan yang sangat ketara terhadap cara hidup masyarakat Melayu dan umat Islam hari ini, terutamanya yang telah pun diracuni sedikit demi sedikit dengan fahaman-fahaman ini. Serangan ideologi ini juga telah menyebabkan manusia semakin ketandusan akhlak mulia dan nilai-nilai perkerti sama ada terhadap ibu bapa, ahli keluarga, guru, rakan-rakan dan masyarakat umumnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin menjelaskan secara ringkas berkenaan fahaman-fahaman yang telah dan sedang menyerang masyarakat pada hari ini. Pertama, pluralisme, yaitu fahaman yang mengajar bahawa semua agama adalah sama. Pemeluk agama tidak boleh mendakwa hanya agamanya sahaja yang benar, manakala agama lain salah. Bagi kita umat Islam, ia bertentangan dengan Al-Quran yang menyatakan dengan jelas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum
wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Maksudnya, sesungguhnya agama yang benar dan diridai di sisi Allah ialah Islam, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisih, yakni mengenai agama Islam, dan enggan menerimanya melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Kedua, liberalisme, yaitu fahaman yang memperjuangkan masyarakat yang bebas bersuara, berfikir dan menolak pembatasan, terutamanya daripada pemerintah dan agama. Fahaman ini juga mengajarkan bahawa masalah hubungan antara makhluk dengan penciptanya adalah merupakan masalah peribadi. Mereka didoktrin dengan kebebasan menjalankan ajaran agama mengikut tafsiran mereka sendiri, atau kebebasan untuk tidak memilih agama. Yang ketiga, sekularisme, yaitu mengajarkan pengasingan agama dengan urusan-urusan dunia. Fahaman ini tidak lain bertujuan menjauhkan manusia dari kehidupan akhirat demi mencapai kehendak sendiri yang berorientasikan dunia semata-mata tanpa mengambil kira halal dan haram sesuatu perkara. Sayyid Qutb mendefinisikan sekularisme sebagai pembangunan struktur kehidupan tanpa dasar agama, dan menganggap bahawa fahaman ini jelas bertentangan dengan Islam, bahkan merupakan musuh Islam yang paling berbahaya. Ia bertentangan dengan konsep kesyumulan Islam. Bahkan bagi kaum muslimin, agama itulah yang menjadi pengawal kepada setiap urusan kehidupan manusia, agar manusia tidak bertindak sesuka hati dan melampaui batas. Yang keempat, hedonisme, yaitu fahaman yang menyeru manusia untuk mengejar keseronokan dan kenikmatan material sebagai tujuan hidup utama. Dalam lingkungan penganut fahaman ini, hidup dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya tanpa batas demi memenuhi hawa nafsu melalui pesta-pesta hiburan dan yang seumpamanya. Dari fahaman ini, ia tidak lain mewujudkan kesan negatif yang lain. Bermula dengan sikap ego yang menjadi pangkal kepada hasrat mengejar keduniaan, seterusnya membentuk peribadi yang mementingkan diri dan kegairahan terhadap kemewahan, lalu kemudiannya mula menindas orang lain demi mencapai matlamatnya itu. Ibnu Khaldun pernah mengungkapkan, sejauh mana sesebuah masyarakat tenggelam dalam hedonisme, sejauh itulah mereka akan mendekati batas kehancuran. Proses kehancuran akan terjadi kerana hedonisme secara perlahan akan menyebabkan kemiskinan masyarakat dan negara. Sejauh mana hedonisme mewabak, sejauh itu jugalah kemiskinan akan tersebar di tengah masyarakat. Di pihak lain, membuang-buang harta untuk membeli barang-barang mahal yang hanya dimaksudkan untuk berbangga-bangga, perlahan-lahan akan mengheret sesebuah negara kepada pihak asing. Begitulah sebenarnya keadaan umat akhir zaman, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakharu hujra dabbin la dakhaltumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman. Maksudnya, sesungguhnya kamu akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang dab, yakni lubang biawak yang sempit sekali itu pun, pasti kamu akan mengikuti memasukinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang diikuti itu ialah Yahudi dan Nasrani? Maka baginda pun menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, semua fahaman yang disebutkan tadi menyerang masuk melalui pelbagai cara
antaranya seperti drama, filem, media sosial, sukan, lagu dan segala bentuk kesenangan dan keseronokan yang disukai oleh fitrah manusia. Ada sebahagian filem dan karya seni pula yang dihasilkan pada hari ini semakin berani menyinggung kesucian Islam dan mempersendakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia nampak kecil pada zahirnya atas alasan sekadar hiburan, namun hakikatnya ia memakan kesan yang sangat besar terhadap pemikiran dan cara hidup masyarakat, terutamanya pada golongan muda. Ada sebahagiannya pula masuk melalui persatuan-persatuan dan badan-badan bukan kerajaan, NGO. Mereka cukup lantang mempersoalkan dan mencabar hukum hakam Islam, malah mentafsir ajaran Islam mengikut logik akal mereka sendiri. Maka umat Islam hendaklah sentiasa berhati-hati dengan daya dan tipu daya hiasan iblis melalui golongan ingkar yang sentiasa berusaha memadam cahaya kebenaran Islam, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keselamatan dan pemeliharaan cahaya Islam di muka bumi ini. Justru mengakhiri khutbah pada hari ini, saya ingin membuat beberapa rumusan. Yang pertama, dunia hari ini berhadapan dengan perang saraf yang bergerak secara halus melalui pelbagai ideologi songsang yang dibawa oleh Barat. Kedua, idealisme yang dibawa oleh Barat berteraskan keduniaan dan kebebasan hidup semata-mata dan bertujuan menjauhkan manusia dari penciptanya. Dan yang ketiga, umat Islam perlu sentiasa berhati-hati dengan dakwah yang dibuat oleh pihak yang memusuhi Islam dengan cuba memadamkan cahaya Islam melalui pelbagai cara dari bersinar di muka bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballaha illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Maksudnya, mereka hendak memadamkan cahaya Allah, yakni agama Islam, dengan mulut mereka, sedang Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahayanya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية wasihati wassalamah jalalata malikina, ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung
wa fakhamatir ra'isil a'la, Tuhan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah. Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baladana maliziya aminan mutma'inna sakha'an rakha'a dar adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.